Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajak kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, setelah kita berhenti 3 bulan Imam 4 bulan, lebih kurang 3-4 bulan kita berhenti di atas sebab-sebab yang tak dapat nak elakkan lah. Bukan masjid kita sahaja ditutup, seluruh dunia termasuk juga Baitullah yang tak pernah tutup lah sebelum ini ditutup.
di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku kita bagi pegangan akidah kita, apa yang berlaku ni adalah di atas ketentuan yang disebut dengan beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita orang yang beriman ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang beriman ni bersangka baik apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya baik belaka. Cuma kita tak tahulah hakikat yang sebenarnya. Cuma kita orang beriman, macam mana kita duk sebut selalu sebelum ni, apa yang berlaku kita orang beriman, kita berkeyakinan apabila berlaku satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tamanya Allah Subhanahu wa ta'ala nak naikkan darjat kita. Kalau darjat ni, kalau kita dunia kata pangkat lah. Pangkat kita dapat bukan tiap-tiap hari dapat pangkat, bukan tiap-tiap bulan kita dapat pangkat. Kalau dapat mungkin setahun sekali, ataupun mungkin seumur hidup sekali dapat anugerah datuk. Adakah tiap-tiap tahun dapat datuk? Belum tentu. Ni hak kita di taman kita ni, di masjid kita pagi ni, berapa orang yang dah dapat datuk? Tolong kat tangan. Tak ada cikgu kita seorang kat tangan. Belum tentu nak dapat datuk, nak dapat datuk seri dan sebagainya. Ini pangkat yang kita dapat hak dunia ni, pangkat dunia sahaja. Tetapi pangkat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi orang beriman, dia bersabar di atas ujiannya, Allah bagi dengan darjat yang begitu tinggi, tinggi iaitu dengan beberapa darjat. Ketika ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana ya Rasulullah? Maka Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Boleh kita bayang-bayangkan tak? Tak boleh nak bayang di antara langit dan bumi. Tingginya kedudukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kepada orang yang diuji oleh Allah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji? Ni Allah uji kita lah. Masa tempoh PKP sebelum ni ramailah orang ngungut, awaklah nak main masjid pun tak boleh, nak main surau pun ditutup dan sebagainya. Ada rungutan. Memang ada lah, macam mana sekalipun mesti ada orang yang bercakap-cakap di belakang tu. Kita duk ingat lepas PKP ni, ingat ramailah masjid-masjid ni penuh. Duk nampak orang tu juga, duk nampak muka cikgu, duk nampak muka tok imam tu juga. Hak baru sini mungkin tambah lah kot, nampak ramai pagi ni, penuh berbelakang. Ramai tuan-tuan. Nak apa kata, tak ada perubahan juga. Patutnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji, makin Allah uji, makin dekat kita dengan Allah. Makin uji, makin dekat. Ni nampak gaya makin uji, makin jauh. Kita tak mau di mana kita duk sebut selalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 6, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Kata Allah, orang-orang yang ingkar tu kata Allah sama saja kata Allah. Bagi peringatan ke, tak bagi peringatan ke, bagi amaran ke, tak bagi amaran ke, sama saja kata Allah. Hum la yu'minun, mereka takkan beriman kata Allah. Mailah COVID-19 ke, bagi dia sama. Hum la yu'minun, kata Allah, Allah kata mereka takkan beriman. Sebab apa mereka takkan beriman? Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, Allah dah peteri hati dia. Peteri apa ya? Peteri ni kan habis lah. Pendengaran dia, penglihatannya ada penutup. Bagi mereka kata Allah azab yang sangat pedih. Begitu juga kita duk sebut selalu orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia, Allah Subhanahu wa taala nak kifarahkan dosanya. Patut-patutnya Allah bagi uji kita bersabar. Hakikatnya yang pertama Allah naik darjat kita, yang kedua Allah Subhanahu wa taala kifarah dosa kita. Agak-agak dosa kita ni banyak tak tuan-tuan? Banyak tuan-tuan. Dosa saya pun banyak, dosa tuan-tuan pun banyak. Sebab Nabi sebut kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam buat dosa. Dosa yang hak kita sedang ataupun dosa yang tak sedang. Dosa yang kadang-kadang sedang, kadang-kadang dosa yang tak sedang kita buat. Tapi hakikatnya dosa tu memang kita duk buat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak Adam tu Nabi kata buat dosa, kecuali yang maksum. Sebaik-baik dosa Nabi sebut bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ni banyak istighfar. Ni tambah-tambah 10 Zulhijjah ni diganda-ganda sehingga jadi 700 kali ganda kebaikan yang kita buat. 700 kali ganda kita buat kebaikan-kebaikan, duduk pula dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kifarah dosa kita. Hakikatnya kita ada dosa, cuma tak nampaklah dosa. Kalau nampak, saya pun tak main pagi ni, malu dekat tuan-tuan. Kalau Allah tunjuk dosa-dosa kita, pakai tak ada masjid ni pagi ni, Tok Imam pun malu nak mai, Tok Bilal pun malu nak mai, saya pun malu nak mai. Sebab apa? Banyak dosa. Tu apabila Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita 1 hari lagi ni, hakikatnya apa? Masih lagi diberi peluang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang sehari lagi ni menandakan kita ni banyak dosa, menandakan kita ni masih lagi ada peluang. Kalaulah buat dosa, cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah. Tu kita sekurang-kurangnya lepas sembahyang astaghfirullahalazim. Jangan ada bangkit lagi lah. Hak sembahyang tadi ni hak benda yang hak kita kena buat. Hak sembahyang subuh tadi ni benda yang hak kita kena buat, tak ada pilihan dah. Nak buat pun kena buat, tak mau buat pun kena buat, tak ada pilihan dah sembahyang tadi ni. Kita ingat lepas-lepas sembahyang jangan kita puas hati dah. Itu hak benda hak wajib. Itu hak benda yang wajib. Nak buat pun kena buat, tak mau buat pun kena buat juga. Tak ada pilihan dah. Macam kita duk sebut selalu, tak ada pilihan dah hak wajib ni. Kecuali tak mau buat, minta jadi gila. Tak gila tak wajib tuan-tuan. Yang berakal.
Jadi itu tak ada pilihan dah. Maka lepas sembahyang duduk sekejap, minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang hak benda yang wajib kita buat pun dalam sembahyang kita pun lalai tuan-tuan. Duk sebut sahaja, angkat tangan sahaja, Allahu Akbar, tapi hati kita hakikatnya sembahyang pun duk ingat dunia lagi. Dah dunia ingat dunia, dalam ibadat lagi ingat dunia juga. Kalau dunia duk dunia ingat dunia tak apa, ni dalam ibadat kita pun kadang-kadang dilalaikan dengan keduniaan. Duk ingat dunia, ingat rumah, tutup tak tahu pintu tadi kereta. Duk ingat kereta tuan-tuan. Dan kan tadi duk sebut dah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi duk ingat lagi. Maka sekurang-kurangnya lepas sembahyang duduk saat sekurang-kurangnya astagfirullahalazim, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Yang ketiga, saya sebut ringkas-ringkas lah. Kuliah mau berapa lama tu? Terima? Sejam. 2 jam. Tempat lain tu tengah jam lah, tak tahu lah. Sini tak tahu lah. Tengah jam tempat lain. Ikut SOP je. Kalau malam tu bunyi tek tu kena berhenti ke, tak kira tengah highway ke tak tengah highway ke, kena berhenti. Ikut arahan dah. Arahan juga satu kewajipan juga tuan-tuan. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum, pemimpin tu. Sebab apa? Benda ni benda Nabi Allah sebut dalam Quran, jangan kamu campur diri kamu ke lembah kebinasaan. Tu kita SOP tu kena jarakkan. Kalau kena pakai ni smart ni kena pakai. Cuma kalau tak mau pakai ni jarakkanlah. Jangan duk browsing kat muka kawan pula. Sebab penyakit ni bukan kita tahu tuan-tuan, tak nampak. Benda yang tak nampak kita kena ikutlah arahan-arahan. Tak ikut arahan tu lah dia duduk di peningkatan law ni. Hak balik luar lagi yang hak pakai tali tu patutnya dia tak boleh buka, dia potong buka pi dia keluar. Itulah ada sebab-sebab tu. Jadi kuarantin ikut hari ni last, balik hak mana luar negara balik. Tak boleh duduk kuarantin di rumah dah. Jadi dia tetapkan tempat yang disediakan dan perlu dibayar. Baru puas hati, tak mau ikut arahan sangat. Kena bayar. Kena kuarantin 14 hari tempat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Kalau sebelum ni kuarantin di rumah orang yang balik, tapi dah tak ikut arahan, potong tali dan sebagainya, jadi kena kuarantin lah. Kita pun mungkin 2-3 hari lagi ni kena pakai face mask lah, sebab ikut arahan. Baik, tu yang kedua, ampun dosa. Yang ketiga, orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala uji. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala, nak bagi ganjaran pahala. Kita sabar di atas ujian ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala. Pahala ni bukan dunia tuan-tuan, akhirat. Macam kita duk sebut selalu, mati seorang anak Adam terputuslah amalan kecuali 3 lah. Salah satunya amal-amal soleh ni. Amalan ni sedekah jariah kita, anak yang soleh, yang doa ilmu manfaat ni. Hak ni hak benda-benda kita buat ni, hak inilah yang akan kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak buat pahala-pahala yang lain tinggal, tentang rumah besar tinggal, motor besar tinggal, semua tinggal. Tengok ada orang bawa ketika mati. Buat rumah api, kalau agama lain dia bawa tuan-tuan. Kipas angin pun bohong sekali. Masa tengok dia perlu hantar dalam video. Dia pun hantar orang bukan Islam mati, dia pun buh kipas angin, dia pun buh motor pun ada tuan-tuan. Pergi mana Thailand ke apa, buh motor. Dia masuk dalam motor lama dalam tempat kubur depa tu, motor depa start wong start lagi tuan-tuan. Mungkin depa pun yakin ada lagi kehidupan lepas tu, ada lagi tu nak naik motor, berberah, kipas angin, sereka dan sebagainya. Depa pun yakin tuan-tuan.
Kita tak bawa benda-benda tu tinggal tuan-tuan. Walaupun bini kita tu, kita duk ucap I love you, you love me pun, mati hari ni tuan-tuan agak-agak. Kalau kita mati agak-agak, bini tu nak duk sekali lah kita dalam kubang. Sama juga kalau bini mati tuan-tuan, agak-agak suami nak pergi duk sekali. Imam kata mana suami dia? Tu suami dia pokok sepedak duk teriak. Mai kan pergi duk sekali. Kita kambui sekali ya. Mau dah. Tak ada mau ah. Tak ada mau ah tuan-tuan. Tinggal tuan-tuan. Jadi hak kita nak buat tu hak pahala tu. Baik, pagi ni kita sambung sikitlah. Lagi 10 minit tuan-tuan. 10 minit. Tempat lain tak kuliah lah. Sini kita masuk sikitlah. Tempat lain mukadimah ah. Tak ada mukadimah tu habislah. Cuma nanti esok lepas PKPP besok ni kita panjang sikit lah macam biasa lah. Cuma kita double balik lah. Kalau sebelum ni kita sejam kuliah, sejam setengah lah lebih lah sikit. Ustaz kuliah seorang tak kan balik. Bukan sini lah, cerita di Afrika tu. Baik, kita sambung sikit pagi ni no. Kita berhenti hari tu ni, tanda tak? Dalil Al-Quran no? Dan Sunnah. Betul no? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tuan-tuan bulan sudah ni rumah tu darian tu alhamdulillah kita duk tunggu sahabat-sahabat kita pi masuk dalam Facebook, tapi ada seorang juga pi duk hantar nasi lemak lah dia pi tuan-tuan alhamdulillah lah. Duk masuk buah durian isi kuning pun daripada Negeri Sembilan pun tuan-tuan. Tapi sama Astro mungkin sini orang berdurian banyak kot. Tapi habis dah lah habis tu abang tu. Ada seorang pi ni ada buat nasi lemak dia pi makan durian pulut durian. Iklan pi lah. Pi tahun depan pula. InsyaAllah tahun depan kita pi pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala dalil Al-Quran As-Sunnah. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum ni kita sebut sumber-sumber rujukan kita, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. 4 sumber tu. Jadi pagi ni dalil Al-Quran. Yang mana nak abang kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasul supaya ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut ni bukan ikut sunat, ikut wajib. Perintah Allah ni, hukum syariat ni bukan benda-benda yang kita suka-suka. Benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tu cerita ayat-ayat perintah, ayat-ayat suruh. Ayat-ayat suruh kita buat. Tak ada pilihan dah kita ni, sebab kita ni hamba. Ikut sahaja arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Banyaklah dalil yang menunjukkan wajib beriktizam dengan hukum-hukum fiqh dan berpegang teguh dengannya. Dia kata dalam Al-Quran banyak dalil-dalilnya. Cuma dia buat main di sini ni lebih kurang 4 dalil Al-Quran, 4 dalil As-Sunnah. Ya Ustaz, ya cikgu. Dalil daripada As-Sunnah saja. As-Sunnah saja. Oh, lepas dah lah. Al-Quran baca dah. Saya cikgu beritahu. Saya tuan-tuan, hak kitab hak baru ni muka surat lain tu jadi pelik sikit tu. Tak sama, dia tak sama muka surat. Anda pun beli kitab baru ni, hari tu di satu tempat tu baca ulang balik lah baca, lepas tu baru tahu. Ini pun samalah. Dalil As-Sunnah no? Baik. Baik. Sebelum ni kita sebut 4 dalil di mana Al-Quran dah sebut dah itu.
Baik, pagi ni sambung pula dalil daripada As-Sunnah. Terdapat banyak hadis mengenainya. Sama jugalah kalau Al-Quran, banyaklah dalil daripada Quran. Cuma dia ambil 4 dalil sahaja Al-Quran, dan juga dalam hadis juga lebih kurang 4 dalil juga. 1, 2, 3, 4. Lebih kurang 4 dalil. Dalil banyaklah. Kalau dalam Quran tu ratus-ratus dalil lah, puluh-puluh dalil lah daripada hadis Nabi. Tapi dia ambil 4. Kalau dia ambil 100 dalil agak berapa tahun kita nak mengaji tuan-tuan. Ambil 4 ayat ni pun apa lama dah tuan-tuan. Tajuk pun tak masuk lagi, baru dok takrif tuan-tuan. Dia ambil 4 dalil Al-Quran, 4 dalil pada As-Sunnah. Dalil dia banyak tak? Banyak dalil-dalil. Cuma dia nak beritahu dalil tentang kewajipan beriktizam mengikut perintah Allah dan juga perintah Rasul. Sebab perintah Allah dengan perintah Rasul tak boleh nak pisah. Hak kita sebut tadi dalilnya ati'ullah wa ati'u Rasul. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Tak ada pilihan dah kita ni. Ati'ullah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu, selagi mana pemimpin tu taat perintah Allah, selagi mana pemimpin tu taat kepada Rasul. Tapi hak Allah wajib taat mutlak, hak Rasul wajib taat mutlak. Tak ada pilihan dah, kita ikut sahaja. Sebab hak datang hak Rasul juga wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis Sunnah ni menghuraikan apa yang ada dalam Al-Quran. Menghuraikan apa yang ada dalam Al-Quran. Tu kata As-Sunnah, dalil As-Sunnah tu apa yang Nabi buat, kita sebut sebelum ni, sama ada perkataan Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, ataupun takrir Nabi, diam Nabi, ataupun pengakuan disebut. 3 ni hak sunnah. Sama ada sabda Nabi, sama ada perbuatan Nabi. Sebagai contoh kita semayang perbuatan Nabi, Nabi angkat tangan, Nabi hak rokok, Nabi i'tidal, Nabi sujud, duduk, semua itu adalah perbuatan yang Nabi buat. Tapi apa yang hak Nabi buat hakikatnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi? Maka dijawab Al-Quran. Yang berjalan dalam diri Nabi itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran juga sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang baik. Itu Allah beritahu tu. Sama juga kita sebut sebelum ni dalil juga Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikutlah aku, kata Nabi. Allah suruh beritahu dekat kita, ikut aku, kata Nabi. Kena ikut Nabi ya. Kalau tak ikut Nabi, macam dulu ni adalah satu kes dulu ni, dia tak percaya dekat Nabi, tak yakin dengan hadis Nabi. Matilah tuan-tuan, sampai orang tak mau semayang kat dia. Di mana? Di Afrika ke mana kan? Sampai mufti suruh sembahyang jugalah. Bukan kuasa ni di Afrika tu berlaku. Tak yakin dengan hadis Nabi. Mati lah tuan-tuan. Baik. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Ini dalilnya.
Ada riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi bersabda, man ata'ani, siapa yang mentaati aku, Nabi kata. Man ni tak kira siapa yang taat kepada Nabi, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Tu nak abang kata kedudukan Nabi ni selepas Allah, Nabi. Dalam dua kalimah syahadah dalam pembincangan kitab yang kita mengaji dulu juga, hakikat dua kalimah syahadah juga kita dah ucap hari-hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh nak pisah-pisah di antara Allah dan Nabi. Tak boleh pisah. Tolak sahaja jadi murtad. Tu termasuk dalam rukun iman, iaitu beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Terutama Nabi kita ni kena beriman. Tak beriman, tak ikut sahaja, maka kufur, maka rosak iman dia. Ni nak kena percayalah. Jangan hanya kata kita ikut Al-Quran. Jadi kalau kita ikut Quran ni, maksudnya tak boleh kita nak buat ibadat lah. Sebab dalam Quran kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Nak sembahyang ada dalam Quran dah? Tak ada. Kalau ada dalam Quran, Al-Quran kita tu bukan tempat itulah Al-Quran kita tu. Tempat itu pun Ramadan hari tu pun tak habis lagi. Potong lah, tak habis lagi duk baca. Tempat itu tuan-tuan, kalau dah dihurai semua cara nak semayang, cara nak wuduk, cara semua dalam Quran, Al-Quran tu tebal tu. Pakai tak baca kita tuan-tuan. Pakai tak baca. Siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Sama juga Nabi kata, dan barang siapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya dia telah menderhakai Allah. Dua sahaja. Orang yang siapa yang taat dekat Rasul, hakikat ni dia taat kepada Allah. Siapa yang derhaka kepada Rasul, hakikatnya derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak beza, kita boleh nak pisah di antara Allah dengan Rasul. Sebab apa? Apa yang diwahyukan Allah disampaikan melalui Rasul. Tu Rasul tu dinamakan Rasul. Apa Rasul? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tu maknanya utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi kita tu sebagai utusan dia, bukan melalui pilihan raya. Pilihan raya nak kena ceramah, nak kena tempel poster, nak kena apa lagi? Nak kena macam-macam tuan-tuan. Nak kena mengimpen turun longkang, naik longkang, nak kena mengimpen orang undi kita. Dak, Nabi ni Allah sendiri yang lantiknya jadi utusannya, pembawa wahyu. Bukan senang tuan-tuan. Tapi ada juga dulu ni di kita ada jugalah Rasul Melayu ada. Orang Melayu ni sakan tuan-tuan. Ingat main-main ya tuan-tuan. Orang main-main ya tuan-tuan. Rasul Melayu, orang Melayu bukan Rasul tuan-tuan. Tuhan pun jadi tuan-tuan. Tuhan ayah pin. Ingat lekeh orang Melayu ni. Tuhan pun mengaku tuan-tuan. Tuhan ayah pin lah, tak tahu duduk atas langit ke apakah. Tu ada juga ustazah ikut tuan-tuan. Ada orang ikut juga tuan-tuan. Kalau hak biasa-biasa tak apa, ustaz pun ikut juga tuan-tuan. Mengaku Rasul. Dulu ni Rasul Melayu. Kahar nama kahar kan Isyak Okok. Isyak Okok. Kau tak Isyak Okok boleh gagah ke lah. Isyak Okok tuan-tuan. Macam orang Melayu ni tuan-tuan. Itu pun ada orang ikut dia. Pelik-pelik macam tu pun orang ikut juga tuan-tuan. Jadi waman asani faqad asallah. Siapa yang derhaka kepada aku, maka sesungguhnya Nabi kata dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tengok jam pun lebih dah tuan-tuan. Sebab buat rakaman tuan-tuan. Sekejap lagi depa halu dekat tu imam.
Ada tuan-tuan kuliah maghrib dia, masa saya sebelum saya tu ada ustaz lain mengajar lah. Saya mengajar dalam PKPP ni di satu masjid di Afrika tu. Nak mau cerita lah. Dia kata ustaz lagi ustaz bunyi tu ustaz berhenti dah. Saya kata insya-Allah kemarin saya ada ustaz dia telajar pula balik tu polis halus tuan-tuan. Ada orang report lah tuan. Ada main tu bukan main mengaji saya tuan-tuan. Tapi bukan sinilah di Afrika tu. Sinilah alhamdulillah tak ada apa-apa kot insya-Allah. Jadi kita berhenti tentu. Lepas ni kita akan sambung yang kedua. Jadi kalau duk PKP ni 2-3 bulan boleh macam ni maksudnya kita ada 4 bulan lah tuan-tuan. Hari 1 pada 4 ni 4 bulan lah. Tapi insya-Allah kot kita doa-doa bulan depan ni kira mungkin tak boleh ni lah kot. Semua kita pakat-pakat jagalah. Jaga masing-masing jagalah. Tak perlu kita tunggu arahan daripada kerajaan baru nak ikut. Masing-masing kita jaga kita. Kita jaga kita lah tuan-tuan. Supaya apa? Benda ni benda tuntutan agama. Jangan kamu campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jadi kita berhenti tentu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina jami'il muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wal juzam min syai'in min aqsam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.